Assalamualaikum and selamat pagi para penonton sekalian. I think it has been 2 weeks since our last episode of our own podcast, which is called as Happy Life Podcast. So, for the new viewers, let me explain a little bit about our podcast. So, podcast ni adalah satu rancangan di mana kami menjemput seorang tetamu istimewa yang akan menceritakan tentang kisah ataupun pengalaman hidupnya. Tak kisahlah dari segi financial ke, dari segi sekolah ke, apa-apa pengalaman yang sama ada boleh dikatakan baik untuk semua orang mencontohi ataupun dikatakan kurang baik, so that semua orang boleh mengambil pengajaran daripada kisah tersebut. So, sebelum kita bermula, saya rasa saya ada satu berita yang baik untuk kamu semua yang mana pasti menarik minat kamu, di mana salah seorang ahli kumpulan kami yang baru telah join our crew as a cameraman. So all the editing stuff after this is his own stuff lah. So we usually introduce ourselves to the newcomer at the beginning of the show. So the name of the cameraman would be Nick Akif, and myself is Adilan as a host of the show, and the last one would be my own friend, my really old friends and really good friends, best friend, whatever. So his name is Muhammad Abdul Rahimi. So the role dia hari ini akan dia dijadikan sebagai temu bual, di mana dia akan menembualkan salah seorang tetamu istimewa untuk episod kali ini. So Mr. Abdul Rahimi, can you show yourself? Hello guys, Assalamualaikum semua. Yang mana menonton rancangan ini, yang nama saya Muhammad Abdullah Remy atau aka Dola. Okey, pada hari ini saya akan menjadi penemu duga kot. Ni orang yang menemu duga orang tu. Macam tu lah guys. Okey, untuk hari ini saya akan yalah, macam saya kata tadi lah, penemu duga orang tu. Kita akan ada tetamu istimewa pada hari ini. Okey, apa lain? Okey, sebelum kita perkenalkan tetamu istimewa, biar saya cerita sedikit latar belakang kita punya tetamu inilah. So, first of all, I would like to say all the data regarding of this guest will be censored and will be not shared amongst our viewer. So, you guys should expected that the face of the interviewer will be blur, or maybe some kind of will not show in our show today. So let me explain a little bit about the background of our guest. So our guest is actually an influencer, which is she has a name. It's like people call it like Siti Khadijah, right? So her name is Siti Khadijah. So she is one of the Malaysian influencer, actually pretty well known in Malaysia and around the world. So the things that he make is actually headscarf, handmade cookies, clothes, sejadah, tudung telekung, and for Muslim. So our interview itself will be conducted through the MS Team itself, which is due uncertainty circumference. So tajuk hari ini it's actually a little bit heavy because it's involved with the loss of cherished individual, which mean I think semua orang pada satu masa akan merasai saat kehilangan orang yang tersayang. So, sebelum kita bermula, sekejap je. Saya tengok skrip sekejap. So, welcome to our channel, Miss Siti Khadijah. Thank you for taking your time to spend and discuss your experience with us.
we actually appreciate your time here, and I hope it will be enjoyable moment for your time at here. So, Siti Khadijah. Yeah, thank you for inviting me. Thank you to Adlan and Abdul Rahim. Jadi apa yang kita akan bincangkan untuk topik ataupun episod kali ini? Okay, untuk episod ini sebelum kita lebih ke depth interview with Mr. Abdullah and our guest, what is actually your thought? Pada pendapat awak, apa pendapat awak pada topik kita hari ini yang berkaitan dengan kehilangan seseorang yang tersayang? Dan Okey, jadi topik untuk episod ni adalah kehilangan orang yang tersayang Jadi pada pendapat saya, untuk topik ini adalah berkaitan dengan kehilangan seseorang yang kita kenal ataupun yang kita sayang atas sebab kematian ataupun meninggal dunia. okey, adakah semua penonton dapat memahami macam mana a little bit brief summarize or not a little bit explanation regarding our topic today. So our interview will begin a few minutes in 1 minute. So I hope you be ready, and I hope you also be ready, Siti Khadijah. Yes. How about Mr. Abdul Rahimi? Saya sentiasa ready abalan. Be formal, please. Saya sudah ready. Okay. Sesi interview kita akan bermula daripada sekarang. So, Mr. Abdullah, let's begin the interview sessions with our guest for today. Okay, Assalamualaikum Cik Siti Khadijah kan? Okay, kami peminat lah untuk mengetahui apa ni lebih lanjut lah tentang Cik Siti. Boleh tak Cik Siti kongsikan sikit pengenalan ringkas tentang diri Encik? Okay. Itu untuk soalan pertama. Okey, terima kasih Cik Abdullah Rahimi. Okey, nama saya Siti Khadijah bin Zainal. Saya berasal dari Ipoh Perak dan saya merupakan anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Dan baru-baru ini saya telah menjadi seorang anak yatim atas sebab kehilangan seorang bapa pada bulan 6 baru-baru ni. Pada bulan 6 tahun lepas, 2023. Okey. Okey, saya teruskan ke soalan kedua lah. Cik Siti. Okey, untuk pengetahuan semua, Cik Siti ni adalah bukan nama sebenar lah, nama YouTube kepada Cik Siti ni, yang tetamu kami ni lah. Okey, untuk soalan kedua, saya nak tanya lah juga, bagaimana dengan orang yang anda sayangi? Bolehkah anda kongsikan sikit dengan kami tentang dia, orang yang awak sayang tu? Cik Siti? Okey. Saya kehilangan ayah. Jadi ayah seorang yang sangat tegas dalam mendidik kami adik-beradik. Tapi dia seorang yang pendiam, tak banyak berkata-kata. Tapi dalam tegas dia, dalam pendiamnya seorang ayah tu, mesti akan terselitnya kasih sayang seorang ayah untuk anak-anak dia. Jadi ayah memang meninggal dengan secara mengejut
Untuk pengetahuan semua, ayah memang tak ada sakit apa-apa. Jadi pada tarikh ayah meninggal 6 hari bulan 6 2023. Pada masa tu waktu subuh mak nak kejutkan ayah, tapi masa mak kejutkan ayah tu ayah dah tak bergerak lah. Pada mulanya mak panggil je dan ayah tak sahut. Kemudian mak sentuh ayah untuk kejut, tapi mak dah rasa badan ayah dah kaku lah. Jadi mak panggil abang sulung sebab abang dan sulung ada dekat rumah. Jadi abang datang, memang bila abang pegang kaki memang kaki ayah dah sejuk lah, dan badan ayah pun memang dah kaku, dah keras juga sikit lah. Jadi kemudian abang call ambulans lah untuk buat pengesahan. Bila ambulans datang, memang MA sahkan yang ayah dah meninggal. Tapi mereka cakap dalam pukul 3 atau 4 pagi macam tu ayah menghembuskan nafas yang terakhir lah. Itu sedikit sebanyak lah peristiwa yang terjadi sewaktu ayah pergi meninggalkan kami. Okay, terima kasih Cik Siti atas perkongsian. Ya, Cik Siti. Okey, untuk soalan seterusnya, saya nak tanya jugalah, apakah respon yang Cik Siti lakukan, respon awal orang kata, apabila mendapati ayah kan, arwah ayah apabila dia telah pergi? Untuk saya, masa tu saya tak ada kat rumah. Jadi lepas solat subuh tu saya dapat panggilan lah daripada ahli keluarga yang mengatakan yang ayah dah tak bergerak dan ayah dah tak ada lah kan. Jadi bila saya dengar macam tu memang terkejut, terkaku apa semua, rasa kosong apa semua. Dan masa tu pun kakak ipar yang bagi tahu yang berita ayah dah tak ada tu kan, sebab mak pun dah macam lost lah kan, sebab benda tu jadi macam terkejut sangat. Jadi sebab ayah memang, yelah macam saya cakap tadi, memang tak ada sakit apa-apa, sakit teruk ke sakit sikit ke apa memang tak ada. Jadi kami sekeluarga memang terkejut lah sebab pada ayah meninggal 6 hari bulan 6 pagi, 5 hari bulan 6 malam tu dalam pukul 9 ayah semua satu family hantar saya lah, sebab saya naik bas nak balik ke tempat belajar. Masa tu memang tak ada petunjuk ke apa ke, memang biasa macam biasa je. Tapi bila 6 hari bulan 6 tu dapat berita macam tu, memang terkejut lah, benda tu berlaku sekelip mata. Jadi memang tak ada siapa sangka pun benda tu akan berlaku, tapi benda tu terjadi pada pada 6 hari bulan 6. Itu sedikit sebanyak lah yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Okey, Cik Siti. Cik Siti bolehlah nak apa panggil, ambil masa sikit ke boleh nak teruskan Cik Siti tanya soalan? Boleh ke? Saya teruskan dah ke boleh? Saya rasa bolehlah Encik Abdullah Rahimi untuk teruskan soalan. Okey, saya teruskan ke soalan seterusnya lah Cik Siti. Okey, adakah anda merasakan apa panggil, bila dah tak ada orang panggil apa, orang ayah lah, seorang ayah,
apakah ada ke berlaku perubahan dalam gaya hidup di kalangan Cik Siti apabila ialah kehilangan seorang ayah? Adakah berlaku perubahan merasakan dalam gaya hidup di kalangan Cik Siti? Okey, terima kasih Cik Abdullah atas soalan. Semestinya memang adalah kan dalam kehidupan kita bila seseorang ahli keluarga kita dah tak ada. Jadi saya rasa paling saya nampak ataupun rasalah perubahan tu sebab abang kakak semua dah kahwin. Jadi tinggal saya je yang bongsu dekat rumah. Jadi saya lah antara yang kena galas lah tanggungjawab bila adik-beradik semua balik rumah masing-masing kan. Sebab ayah, jadual pagi ayah adalah setiap pagi memang akan beli atau masakkan sarapan pagi untuk kami sekeluarga. Tapi bila ayah dah tak ada, saya kena sediakanlah sarapan tu sama ada masak ataupun pergi beli makan. Sebab mak memang tak boleh nak makan lewat sebab mak ada gastrik. Jadi memang kena awal pagi tu memang saya kena prepare lah untuk untuk sarapan kan. Jadi saya rasa benda tu salah satu perkara yang saya rasa sangat terkesan lah, berlaku perubahan lah dalam lifestyle saya. Itulah. Okey, Cik Siti, terima kasih. Okey, Cik Siti, saya rasa saya ada 2 lagi soalan. Boleh ke saya teruskan untuk 2 soalan ni, Cik Siti? Boleh. Silakan. Okey, untuk soalan yang ke-12, saya nak tanyalah, apakah strategi Cik Siti untuk mengatasi perasaan kehilangan seorang yang tersayang lah. Strategi Cik Siti untuk mengatasi perasaan. Okey, untuk strategi ni bukan saya seorang lah tapi kami bersama. Adik-beradik, mak semua kena sama-sama lah kan. Sebab yelah kita semua kehilangan ayah macam tu lah kan. Lepas tu untuk sebulan pertama tu memang berat lah untuk kami sekeluarga menerima peristiwa ni. Kami sebenarnya bukanlah tak redha ataupun tak terima takdir tu. Cuma kami macam yelah terkejut kan sebab ayah pun pergi secara mengejut. Jadi antara salah satunya memang kami sekeluarga bersama-sama lah kuat. Lepas tu bagi semangat antara satu sama lain kan. Bagi nasihat apa semua. Lagi-lagi untuk mak lah. Sebab mak paling rasalah kehilangan tu sebab adik-beradik memang dah kahwin. Jadi saya belajar memang mak tinggal dengan ayah je dekat rumah. Jadi dia memang paling berat lah untuk terima benda yang berlaku secara mengejut kan. Jadi bila jadi macam ni, tak ada orang lain yang boleh kuatkan mak kecuali anak-anak dia. Sebab tak semua orang rasa benda ni selagi mereka tak ada dekat tempat kita.
Jadi kami kena kuatkanlah mak kan. Sebab kalau kami lemah, mak mesti akan lagi teruk. Sebab kekuatan dia dah tak ada. Tapi sekarang ni alhamdulillah kami semua dah bolehlah untuk terima kehilangan ayah yang secara mengejut tu. Kalau untuk mak, kita orang macam bagi mak saja dekat mak lah yang cakap dekat surau ada program ngaji lah apa benda semua kan. Jadi sekarang ni memang mak akan pergi kelas mengaji lah dekat surau-surau kampung kan. Jadi itu salah satu cara lah untuk kami berikan semangat untuk kembali balik mak punya semangat tu selepas ayah pergi. Sebab mak tinggal seorang kat rumah. Ada abang tapi dia kerja shift. Jadi bila dia kerja, mak tetap tinggal seorang lah kat rumah. Jadi itu salah satu cara untuk kami mengatasi rasa sedih, rasa sunyi mak apabila tinggal seorang dekat rumah. Itulah antara cara kami untuk copekan kehilangan seseorang yang kita sayang. Oh, okey. Terima kasih Cik Siti. Okey, yang ni soalan last Cik Siti. Cik Siti okey? Ni soalan last Okey Cik Siti. Okay, boleh. Apa menurut apa ni Dr. Kubler-Ross yang kami buat research, dia ada 5 peringkat kesedihan. Sekarang ni saya nak tanya Cik Siti, sekarang ni apakah perasaan Cik Siti? Rasa macam accept apa dia panggil? Terima kehilangan ke, murung ke sekarang? Sekarang Cik Siti belajar kan? Sekarang. Boleh saya nak tahu peringkat Cik Siti sekarang? Sekarang ni saya alhamdulillah dah bolehlah untuk menerima kehilangan ayah, dan adik-beradik pun macam tu juga. Paling ni mak lah. Mak sekarang pun dah boleh terima yang ayah dah tak ada. Cuma kita orang macam kalau cerita pasal ayah memang akan mengalirlah air mata tu kan. Tapi sekarang ni saya, adik-beradik dengan mak memang yelah, kita yang hidup ni kena teruskan hidup kan. Dan kami akan buat sehabis baiklah untuk banggakan ayah walaupun ayah dah tak ada dengan kami. Jadi kesimpulan yang boleh saya bagi untuk untuk topik kehilangan orang tersayang ni, saya lebih fokuskan untuk bapa lah kan. Sebab saya kehilangan bapa. Walaupun kita anak-anak ni dah tak ada mak atau ayah, tapi kita kena tetap berjasa dengan mereka dengan cara yang kita tahu, baca surah Al-Fatihah kan. Sentiasa doakan mereka. Sebab bila bila seseorang pergi, kita memang termasuk kita lah kan. Kita memang tak akan bawa apa-apa, harta ke apa semua memang tak ada bawa, kecuali 3 perkara, iaitu amalan, sedekah jariah, dan yang terakhir adalah seorang anak soleh yang sentiasa mendoakan mereka. Jadi bila kita
bila kita sebagai anak dah kehilangan mak atau ayah, kita dah tak boleh nak bagi dia duit ke, bawa dia jalan ke apa. Cuma yang kita boleh buat sekarang adalah sentiasa mendoakan mereka. Tak kira apa waktu sekalipun, jangan pernah lupakan mereka yang dah tak ada. Sebab sampai bila-bila dia adalah ayah dan ibu kita. Dan saya rasa itu sahaja kot dari saya. Saya pulangkan semula ke Encik Abdullah Rahim. Terima kasih Cik Siti kerana sudi, awak panggil apa? Sudi berkongsi lah pengalaman Cik Siti kepada penonton-penonton kami lah di dalam channel ni, program ini. Terima kasih Cik Siti. Okey, itu saja saya rasa soalan yang soalan yang itu sajalah soalan yang akan diberikan kepada Cik Siti. Okey, saya akan pass balik kepada host kita iaitu Abadlan untuk melakukan conclusion ke. Okay, Abadlan, masuk. Boleh. Dia actually sebenarnya kan, benda ni bukan mak ayah je lah kan, cerita dia. Aku pun pernah kena, tapi aku cerita sikit lah, tak boleh expect. Tak boleh cerita sedetail lah. So kiranya masa study juga, masa aku nak ambil exam, aku rasa apa yang Cik Siti Khadijah kita ni rasa lah sebenarnya, di mana kita kehilangan orang yang sayang. Tapi ni dah lama ni cerita 2014. So masa tu aku Form 4. So actually benda tu kita akan rasa lah. So the difference is macam mana kita cope tu, dia berbeza tau, lelaki dengan perempuan. Lelaki kalau kau tengok, dia bukan dah, dia akan rasa sedih tapi dia takkan menunjukkan di depan orang. Kalau yang perempuan memang kita dah tahu lah, sama ada saya punya perspektif dengan Cik Siti Khadijah perspektif. So secara kesimpulannya lah, I would like to say that masa tu mas. Macam kata masa tu mas, dia bukan saja kita spend lawan tau. Macam saya ni rumah dekat kan, so the one of the reason actually I always come home is actually masa dengan parent tu tak lama. Sebab saya pun dah tua kan, masa pun berjalan dengan pantas, sekarang dah 2024. So jadi umur pun dah makin meningkat, mak bapak makin tua. Yang tinggal ni adik-beradik, kawan-kawan kan. That's one of the reason. Spend lah masa dengan mereka sebaik mungkin. So untuk kesimpulan yang kami tamatkan untuk rancangan ni adalah, jagalah parent dengan baik-baik, jangan buat benda yang orang kata apa, buatkan mereka sakit hati lah. Mungkin sakit hati, appreciate their time, and then what would I like to say then? Benda Hormat mereka. Yes, betul lah apa yang Dola tu kata, sebab semua orang akan rasa benda ni tau. Cuma beza dia macam mana kita nak cope tu lah, lain. Macam dari situ kita akan rasa lah, kita akan nampak behavior yang kau boleh nampak lah bila benda ni especially benda berlaku sekali atau 2 kali. Itu pun kalau kita tak pergi dululah. Kalau kita tak pergi dulu, itu wallahualam. So at the end of the day, jagalah kita semuanya ibadah-ibadah semua kan, sebagai seorang Muslim. Itu je lah yang penting. So akhir kata saya menjemput Abdullah Rahimi. Ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir saya, first kali terima kasih lah Cik Siti kerana kongsi lah kata-kata terakhir saya kepada yang menonton ni.
Janganlah kita orang panggil apa, Leka. leka dengan dunia. Walaupun kita study pun, ingatlah setiap minggu tu kalau boleh, seminggu tu sekali pun boleh call apa ni, mak ayah kita kan. Cubalah buat sebelum, yelah. Okay, saya rasa itu saja kata-kata saya. Cik Adlan. Untuk Cik Siti Khadijah, tadi je kata-kata terakhir. Ada nak tambah apa-apa lagi? Saya rasa yelah betul lah apa yang Cik Adlan dan Cik Abdullah simpulkan tadi. Masa tu memang betul lah kita tak tahu bila orang tu akan pergi apa semua, dan kita sendiri pun kita tak tahu yang bila kita akan pergi. Jadi kena hargailah masa yang kita ada sekarang, orang-orang sekeliling yang sedang bersama dan masih bersama dengan kita sebelum mereka pergi meninggalkan kita tanpa kata apa-apa. Jadi itulah, hargailah apa yang ada sekarang. Okay, terima kasih. Okay, kepada penonton, ini saja untuk program kita hari ni. Apa tu orang kata, kita habis kat sini, dan jangan lupa guys, minggu depan kita masih ada lagi tetamu-tetamu yang akan datang, tetamu istimewa. Kita boleh panggil artis-artis, contoh macam apa panggil Asfar Harry ke, macam tu, untuk menceritakan dia punya tentang kehidupan dalam podcast Happy Life. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cik Siti. Akhir penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.